nama Allah, iaitu tajuk Al-Malik. Nah, baik. Pertama sekali, sebelum kita nak dengar apa penerangan tentang Al-Malik, poin yang pertama, kita mesti mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Al-Malik. Nah, Al-Malik salah satu daripada nama Allah. Nama Allah ni Rasulullah SAW pernah bagi tahu yang bermaksud nama-nama Allah ada 90, ada 100 kurang 1. Maksud dia bila 100 kurang 1, Rasulullah dia bermain matematik di situ. Nah, 100 kurang 1 maksud dia 100 tolak 1, nama Allah ada 99 nama Allah. Dan Al-Malik ni adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama Allah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Baik. Kita pergi kepada pengertian. Pengertian Al-Malik iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala-galanya. Bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini menguasai segala-galanya, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala adalah pentadbir. Allah Subhanahu Wa Taala adalah raja, adalah pemerintah seluruh alam ni. Dia menguasai segala-galanya ni, maksudnya seluruh alam semesta. Bukan hanya setakat macam raja atau sultan memerintah di sebuah negara saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ni memerintah seluruh alam, bumi dan segala planet-planet lain dan segala apa yang ada di dalam dan di luarnya. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentadbir, yang menciptakan manusia, yang menjadikan semua makhluk, sama ada yang sekecil-kecil makhluk iaitu bakteria sekalipun, Allah tetap yang mencipta. Virus corona pun yang kita hadapi sekarang ni, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha pencipta segala-galanya makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk Allah di dalam genggaman Allah. Dan Allah lah yang mengawal, menjadikan peredaran alam ini, matahari, bulan, bumi, yang menjadikan malam, siang, yang mentadbirkan orbit, yang menjadikan kita planet-planet ini berada pada paksinya. Itulah dimaksudkan dengan Al-Malik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala-galanya. Baik, kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan dalil. Baik, dalil daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-57 juzuk yang kedua. Baik, iaitu surah ini berbunyi, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid ayat yang kedua. Surah yang ke-57. Maaf, Ustaz perbetulkan di situ. Ayat yang kedua, surah yang ke-57. Baik, yang bermaksud, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini dalil yang membuktikan bahawa Allah tu Al-Malik, yang menguasai segala pemerintahan yang ada di langit dan di bumi, makhluk di atas langit, makhluk di dalam bumi, dan di seluruh alam ini. Dialah yang menghidupkan, yang mampu hidupkan kita, yang mampu mematikan kita. Memanglah kalau kita tengok balik, kalau kita mati itu sebab kena aksiden, tertikam sakit ni, sebab sakit ni, itu semua adalah asbab yang menjadikan kita mati. Semua itu atas ketentuan Allah. Perjalanan hidup kita ditentukan oleh Allah sehingga akhir hayat kita macam mana kita mati. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tahu bagaimana pengakhiran hidupnya. Termasuk sesiapa, termasuk ustaz sendiri pun, dan siapa sendiri pun tidak tahu bagaimana keadaan kita mati. Yang kita mampu ialah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimatikan di pengakhiran hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik. Kita kena sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu, setiap perkara, sama ada paling kecil atau paling besar. Allah lah yang maha berkuasa ke atas perkara-perkara tersebut. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, seterusnya kita pergi kepada hukum. Apakah hukum
kita wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Jadi kita di sini kita wajib, nampak perkataan wajib di situ. Nah, kita wajib beriman. Hukum beriman pada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik adalah wajib. Dan kalaulah kata kita tak percaya dan tidak beriman dengan nama Allah Al-Malik, salah satu daripada nama Allah, maka kafirlah kita, berdosa besar kita. Wajib hukum dia, nah, kita kena wajib beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Baik, seterusnya kita pergi kepada dalil nakhli dia, nah, iaitu fata'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surah Al-Mu'minun ayat 116, nah, surah yang ke-23, yang bermaksud maka dengan demikian maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan, ada typing error di situ, melainkan dia Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Ini di antara bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai king of the universe, seluruh alam ni. Raja seluruh alam. Itu dia, dalil daripada surah Al-Mu'minun. Baik, fata'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Okey, baik. Seterusnya, setakatlah Ustaz harap kamu semua faham tentang yang pertama, iaitu berkenaan dengan pengertian Al-Malik, dan yang kedua kamu faham tentang dalil yang pertama tadi. Kemudian ada lagi satu dalil yang Ustaz tak nyatakan di sini, Maliki Yaumiddin, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Okey, baik. Hukum, dan yang ketiga iaitu kita kena mengetahui tentang hukum. Apa hukum dia? Hukum dia wajib, dan dalil yang menunjukkan ianya kenapa wajib ada pula lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 116 yang kita baru bacakan ni. Dan yang menunjukkan kekuasaan, dalil akli pula yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah kejadian alam ni. Seluruh planet-planet, bumi, juga matahari dan bulan berada pada paksinya, tidak ada perubahan. Siapa yang, kalau kita fikir balik, siapa yang kontrol tu? Adakah diri kita? Adakah satu kuasa lain? Ya, memang ada satu kuasa lain, iaitu kuasa hanya satu, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kuasa benda lain melainkan Allah sahaja yang mengawal segala-galanya. Itu buktinya, menunjukkan Allah tu Al-Malik. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Baik, kepentingan yang pertama, kita akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Kenapa? Sebab bila mana kita beriman dengan sifat nama Allah Al-Malik, kita mengetahui bahawa sehebat mana pun diri kita, sekaya mana pun diri kita, tinggi mana pun pangkat dan darjat kita, kita tetap makhluk Allah yang biasa, yang lemah, yang tidak ada apa-apa. Jadi kita tidak perlu bersifat dengan sombong, kerana yang boleh bersifat sombong hanya Allah. Sifat itu bukan hak kita sebagai makhluk, tapi hak kepada Tuhan kita, iaitu Allah, sifat sombong. Jadi kita tidak boleh bersifat dengan sombong, dan kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Walaupun kita kaya, kita bersyukur, dan kita tidak sombong, kita bantu orang pula. Walaupun kita susah, kita tidak rasa putus asa, kita berusaha untuk jadi yang terbaik, dan kita menerima apa kekurangan yang ada pada diri kita. Kita sentiasa bersyukur sebab segala-galanya adalah takdir Allah, dan segala kekurangan dan keburukan mesti ada hikmah kebaikan dia. Baik. Seterusnya yang kedua, iaitu menyedarkan kita bahawa kita makhluk Allah yang lemah. Kita makhluk Allah yang lemah. Kuat mana pun kita, boleh angkat batu, besi, beserat mana pun, kita tetap makhluk Allah yang lemah. Allah Subhanahu Wa Taala tetap Tuhan yang maha berkuasa.
yang boleh menjadikan segala-galanya. Yang kita kuat, kita bangga di kita kuat, kita bangga di kita boleh angkat apa semua, tapi kalau satu masa Allah Taala tarik kekuatan kudrat yang ada pada kita tu, kita terus jatuh sakit, kita jadi tak larat, kita jadi lemah, maka pada saat itu bergunakah kita untuk menjadi orang yang sombong atas kelebihan yang kita ada sekarang ni? Tak. Kita bersyukur dengan atas kelebihan yang kita ada, dan kita sedar kita hanya makhluk Allah yang lemah. Baik, seterusnya mengharapkan pertolongan Allah. Kita akan jadi orang manusia yang mana sentiasa mengharap pertolongan Allah, sentiasa meminta pertolongan Allah. Kita makhluk yang lemah. Jadi bila kita berada dalam kesusahan, kita jangan sombong untuk mengangkat tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Dialah yang berkuasa untuk menentukan segala-galanya kat atas diri kita. Dan kita sentiasa menghargai alam yang Allah Ta'ala cipta. Kita saksikan matahari yang Allah Ta'ala buat. Kita saksikan tumbuhan-tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan. Ada buah-buah, dan kita akan jaga tumbuh-tumbuhan itu dengan sebaik yang mungkin, sebab kita tahu ini adalah kurniaan Allah kepada kita. Itu dia. Itu saja setakat berkenaan dengan tajuk Al-Malik. Ustaz harap penerangan yang Ustaz bagi, Ustaz minta maaf kalau tak faham, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Kamu insya-Allah Ustaz minta Ustaz berdoa agar kamu memperolehi Allah Taala bagi kefahaman atas video yang Ustaz buat ni, kamu boleh faham serba sedikit. Daripada tak faham boleh jadi faham serba sedikit pun alhamdulillah. Baik, seterusnya Ustaz pergi kepada bahagian latihan minggu ini. Latihan minggu ini Ustaz akan sertakan sekali share link video ni, dan kemudian Ustaz akan kamu boleh ambil dekat link dalam WhatsApp tu. Dalam WhatsApp tu Ustaz akan buat daripada Word, Ustaz send ke dalam WhatsApp, dan kamu semua boleh ambil daripada download daripada situ, ambil yang latihan Ustaz bagi tu, dan kamu boleh salin semula atau print latihan tu ke dalam buku ikut kamu, tapi mesti kena buat ke dalam buku tulis pendidikan Islam. Ambil daripada buku latihan bergaris pendek, buku garis pendek tu kan, yang tu, guna yang tu. Dan yang seterusnya latihan yang sudah siap, boleh diambil gambar. Ambil, macam Ustaz tersilap type di situ, diambil gambar, bagi jelas, bagi terang. Jangan tekat dampak nombor aja. Bagi jelas segala latihan yang kamu buat, dan hantarkan secara personal, secara peribadi kepada Ustaz. Jangan letak dalam grup. Kamu pun terus hantar dekat Ustaz. Itu saja daripada Ustaz. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Dan Ustaz mohon maaf. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. #stay safe, #stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.